Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua student-student saya. Okey, hari ini Cikgu Niza nak share, nak mengajar topik bab 3. Okey, bab 3. Kita teruskan ni walaupun kita dah berada dalam perintah kawalan pergerakan, okey, tapi lesson is still continuous, okey, masih berlangsung. Dan saya harap awak boleh tengok video ni dan mungkin video ni boleh sedikit sebanyak membantulah you all untuk lebih faham tentang topik. Walaupun sebelum ni memang saya dah bagi exercise, memang saya dah bagi notes. Okay, so mungkin boleh faham. Alright, so kita tengok topik kita hari ni. Okay. Okay, so bab 3 pengangkutan. Okay, kalau you all boleh tengok, kredit kepada Cikgu Nur Razila Khalid atas perkongsian PowerPoint ni. Okay. Pengangkutan ni maksudnya betapa pentingnya sistem pengangkutan dalam sesebuah negara contohnya. Kita analogikan pengangkutan dalam sesebuah negara. Sistem pengangkutan sangat penting untuk kita bergerak ke mana-mana. Betul tak? Okey, kat rumah saya yakin setiap orang daripada kamu kat depan saya ni dekat rumahnya ada pengangkutan. Tak kira lah, mungkin kereta, mungkin ada motor, okey, mungkin ada van. Okey, so kita perlukan pengangkutan untuk memudahkan kita bergerak ke mana-mana. Okey, dan sistem pengangkutan dalam negara kita contohnya adanya jalan raya yang baik. Okey, pengangkutan juga melibatkan pengangkutan udara dan sebagainya. So semua sistem pengangkutan penting untuk memudahkan pengangkutan logistik daripada satu tempat ke satu tempat. Okey, so kalau kita analogikan dalam badan kita juga salah satunya adalah sistem pengangkutan dan peredaran. Selalunya dua-dua sistem ni dia berkait rapat. Sistem pengangkutan dan sistem peredaran. Okey, so ini dekat depan ni cikgu share screen. Okey, ini adalah orang kata how complicatednya pengangkutan dalam badan kita. Macam-macam sistem ada Okey, tapi kita simplifykan untuk mudahkan kita faham. Okey, hari ni kita nak fokus, right? Okey, kejap Mana cikgu nak pergi next ni? Okey, sistem pengangkutan dalam organisma. Kita nak fokus pada sistem pengangkutan dalam organisma. Organisma ni kita lah. Okey. Alright. So apa keperluannya sistem pengangkutan ni? Semua sel perlu. Okey. Semua sel perlu apa? Okey. Perlukan bahan keperluan seperti nutrien. So macam you all makan hari-hari kan. Kita makan nasi, kita makan ikan, kita makan telur, kita makan breakfast, kita makan tengah hari, kita makan petang. Okey, minum petang, kita makan malam. Semua yang kita makan tu, makanan tu sebenarnya adalah untuk kita peroleh nutrien. Nutrien ni kita dah belajar lah masa tingkatan 2. Kamu dah belajar bab nutrisi. Apa je nutrisi-nutrisi penting untuk perkembangan badan kita. Contohnya karbohidrat, apa fungsinya, protein apa fungsinya. So semua tu kita perlukan dan ianya perlu diangkut lah kepada sel. Sebab yang perlukan semua benda tu sebenarnya adalah sel badan kita. Okey, so itulah dia sistem pengangkutan ni perlu untuk mengangkut nutrien dan juga okey, yang paling penting adalah oksigen. Okey, so kita dah belajar dalam sebelum ni respirasi kan, pengangkutan oksigen oleh apa? Okey, oleh sel darah merah. Bagus. Okey, sel darah merah fungsinya mengangkut oksigen ke seluruh bahagian badan. Apa pigmen yang dalam sel darah merah itu? Itu yang mainkan peranan sebenarnya, iaitu hemoglobin. Ingat lagi kan? Kita dah belajar geng baskolah. So ingat kita punya analogi geng baskolah tu. Jangan lupa. Okey. Alright. So angkut nutrien dan oksigen. Apa lagi? Keperluan sistem pengangkutan ni. Kita juga perlu, selain kita perlukan badan, perlukan nutrien dan oksigen, sometimes kita juga perlu buang apa yang badan kita tak mau lagi. Kita tak nak simpan. Contoh kat rumah kita ada sampah. Okey, mak kita buang sampah tu setiap hari. Betul tak? Kita tak nak simpan lama-lama sampah dalam apa ni rumah kita. Kalau simpan lama-lama apa jadi kat dalam rumah? Busuk lah kan, kotor, okey, kuman boleh datang. So badan kita juga ada juga badan yang dia kena keluarkan daripada dalam badan kita, iaitu yang kita panggil sistem perkumuhan kita tu. Okay, so dia berkait rapat, kita kena buang juga kita punya bahan kumuh. Nak buang melalui sistem pengangkutan juga. Okey, menyingkirkan urea dan juga karbon dioksida. Okey. Next. Okey. Sistem peredaran darah. Ini yang berkait rapat lah. Okey, mengangkut nutrien, tadi menyingkirkan bahan buangan. Okey, ni sama je dia punya apa ni fokusnya. Okey. So kamu tengok ini. Okey.
Pertukaran bahan secara resapan berlaku. Okey, so pertukaran bahan ni dia berlaku melalui resapan. Resapan kita dah belajar kan? Salah satu contohnya resapan oksigen daripada alveolus ke dalam kapilari darah. Apa syarat resapan? Apa syarat berlakunya resapan? Resapan ni dia perlu berlaku daripada kawasan yang berkepekatan tinggi kepada kawasan yang berkepekatan rendah. Okey, itu syarat dia. Tak boleh rendah kepada tinggi. Kena tinggi kepada yang rendah. Okey. Pertukaran bahan secara resapan berlaku dengan mudah kerana sel terletak berdekatan dengan persekitaran. Contoh tu ameba yang berada dalam air. Okey, berada dalam air tawar selalunya. Okey, persekitaran di mana sumber bahan boleh didapati adalah berkaitan dengan sel. Okey, so dia makan melalui apa? Resapan sajalah. Oksigen masuk dalam badan dia pun melalui resapan. Okey, tengok gambar yang di sebelah tu yang ada gambar apa, gambar manusia tu kan. Okey, pertukaran bahan tidak boleh berlaku secara resapan kerana sel terletak terlalu jauh. Sebab itu adalah organisma unisel. Okey, ameba adalah organisma unisel. So dia punya sistem pengangkutan dia very simple. Dia tak boleh very complicated macam kita. So dia boleh melakukan pertukaran bahan keluar masuk daripada badan dia hanya melalui resapan. Very simple saja sebab dia adalah organisma unisel. Tapi berbeza dengan kita. Kita ni adalah manusia. Okey, so kita adalah organisma multisel. Okey, so sistem kita tak boleh berlaku dengan begitu mudah. Pertukaran bahan tak boleh berlaku secara resapan. So ia perlukan sesuatu untuk mengangkut dia masuk dan mengangkut dia keluar daripada badan kita. Okey. Okay, so kita tengok. That's why kita perlukan satu sistem yang membantu dalam sistem pengangkutan, iaitu yang kamu kena faham dulu adalah sistem peredaran darah. Okay, ia merupakan satu sistem bertiup, okay, yang mampu, cikgu tepikan sikit cikgu punya muka ni. Okay, yang mempunyai pam dan injap untuk memastikan bahawa pengaliran darah berlaku dalam satu hala sahaja. Okey, ia mengandungi 3 komponen. So sistem peredaran darah ni dia mesti ada 3 komponen yang kamu kena faham. Ada 3 komponen yang berfungsi dengan baik, maka sistem peredaran kita boleh berlaku dengan baik. Okey, so apa 3 benda tu? Pertama, jantung. Yang kedua, salur darah kita. Dan yang ketiga, darah tu lah. Okey, barulah sistem peredaran kita boleh berlaku dengan baik. Okey, so sistem peredaran darah bagi vertebrata. Vertebrata tu apa? Haiwan bertulang belakang. Kita lah. Okey. So tapi kita dengan organisma yang lain tu berbeza. Contoh sistem peredaran kita dengan haiwan vertebrata yang lain mungkin berbeza. Contohnya dengan ikan. Berbezalah sistem peredaran darah kita dengan ikan. Kita dengan katak. Berbeza, tak sama. Tapi okey, sistem itu mempunyai sistem peredaran darah yang tertutup. Apa maksud sistem peredaran darah yang tertutup? Peredaran darah dalam badan kita ni dia berlaku dalam badan. Dia berlaku dalam badan kita, dia tak berlaku dekat luar badan kita. Itu kita panggil sistem peredaran darah tertutup. Okey. Okey, tengok dalam ni. Ini adalah secara roughly-nya, okey, sistem peredaran darah manusia. Okey, kamu boleh nampak cikgu punya cursor Okey. Darah diangkut daripada paru. Okey. Jantung membantu mengepam darah. Ini kita dah belajar dalam bab 2 Okey, pengangkutan oksigen dan karbon dioksida dalam melalui sistem respirasi, kita dah belajar dalam bab 2 hari tu. Okey, dan apa yang membantu darah tu bergerak adalah jantung. Okey, jantung yang membantu keep on mengepam tanpa henti, menyebabkan darah kita pun mengalir tanpa henti. Dan mana target dia tu adalah kapilari. Tisu-tisu badan kita lah, sel-sel badan dan tisu badan kita. Okey, contoh macam ni. Nampak? Ini adalah kapilari, okey, arteri, veins, vena yang berada dekat dalam badan kita. Ini kamu pun dah belajar masa bab 2 juga dah belajar hari tu. Jenis-jenis salur darah. Okey, kena recall Jangan lupa. Okey, so ini yang saya kata berbeza-beza. Kalau ini adalah kapilari dia insang. Ini adalah sistem peredaran darah untuk ikan. Okey, sistem peredaran untuk ikan kamu tengok dia tertutup. Semua ni berlaku dalam badan. Okey, semua ni berlaku dalam badan. Tapi dia ni peredaran dia satu hala saja. Okey, peredaran dia satu hala saja. Okey, nampak? Dia pergi kapilari, pergi balik pergi ke jantung.
Okey, pergi balik insang dia untuk ambil balik oksigen. Okey, darah yang ada oksigen tu pass terus pergi ke tisu-tisu badan dia. Okey, dan pergi balik ke jantung. Maknanya one way saja. Satu kali jalan. Okey, darah memasuki jantung satu kali. Itu kita punya maksudnya single. Okey, maknanya darah dia masuk jantung dia satu kali saja. Okey, ini kita tengok ada dua atrium. Okey, dua atrium tapi satu ventricle sahaja. Ini adalah sistem peredaran darah untuk amfibia, untuk katak. Okey, macam kita manusia kita ada 4 ruang jantung. Okey, untuk katak dia ada 3. Okey, iaitu 2 atrium. Okey, sekejap. Okey, 2 atrium. Okey, so dia ada 2 atrium, 1 ventricle. Okey, ini adalah dia punya kekurangannya lah. Kekurangannya di sini, okey, sebab dia ada 1 ventricle saja. So apa dia punya kelemahan dia? Darah beroksigen dia dengan terdioksigen dia bercampur. Dia sistem dia tutup, maksudnya berlaku dalam badan katak, itu maksudnya ciri dia tertutup. Okey, dia masuk 2 kali. Okey, maksudnya dia masuk jantung tu 2 kali, tapi dia hanya ada 1 ventricle sahaja. Maksudnya darah dia masuk atrium. Okey, tengok daripada peparu dia, darah memasuki atrium. Di ventricle ni dia bercampur. Tidak begitu efisien dia punya pembahagian antara darah beroksigen dia dengan darah terdioksigen dia. So pergi ke badan dia, masuk sekali dalam jantung. Okey, masuk sekali dalam jantung dia dan pergi balik ke peparu. Dia ganda 2 juga. Sistem peredaran ganda 2 ni maksudnya 2 kali darah tu masuk jantung. Kalau single tadi 1 sekali je masuk jantung macam ikan. Kalau amfibia dia 2 kali. Cuma beza dia dengan kita, atrium dia ada 2, ventricle dia ada 1 saja. Okey, so apa kelemahan? Itu kamu kena tahu. Kelemahannya terdapat percampuran darah beroksigen dan terdioksigen. Tapi tak apalah untuk katak sebab dia pun bukanlah organisma yang besar macam kita. Sesuai untuk dia dan dia boleh overcome perkara tu. Okey, sebab dia ada 2 kelebihan dia bernafaskan amfibia. Dia boleh bernafas guna peparu dan dia juga boleh bernafas guna kulit yang lembap. Okey. Okey, dan yang ini adalah sistem peredaran darah kita. Okey, ada 4 ruang. Jantung kita ada 4 ruang. Okey, Cikgu ulang. Pertama, cirinya tertutup. Okey, tutup. Berlaku dalam badan kita. Okey, yang kedua, ganda 2. Ganda 2 ni maksudnya dia masuk jantung 2 kali. 2 kali masuk jantung. Okey, dan kita ada 4 ruang. Tengok kita ada 2 atrium. Lama tepi sangat benda ni. 2 atrium dan 2 ventricle. So maksudnya pembahagian darah kita ni tidak bercampur darah oksigen kita dengan darah yang terdioksigen. Terdioksigen ni maksudnya tak ada oksigen. Dia tak bercampur. So efisien. Kita sangat efisien. Okey, mula-mula daripada peparu kita, darah jalan memasuki ruang yang pertama dalam jantung. Okey, atrium. Dia akan masuk melalui vena pulmonari. Okey, nanti kita akan tengok nanti struktur jantung. Vena pulmonari dan pergi ke ventricle. Okey, ventricle kiri. Dan keluar daripada jantung melalui salur di sini kita panggil dia aorta. Nanti kamu refer dengan buku kamu aorta. Okey. Aorta ni akan keluar. Aorta ni dia adalah arteri yang besar, arteri yang besar dan dinding dia tebal. Sebab aorta ni lah yang akan pump, okey, jantung akan pump darah keluar melalui aorta. So tekanannya sangat tinggi. Sebab dia nak distribute darah kita pergi ke seluruh badan kita. Maknanya pipe dia mesti besar. Hose dia mesti besar. Tak boleh hose kecil-kecil. Nanti pecah. Tekanannya sangat tinggi. Okey. That's why aorta ni selalunya dia memang arteri dan dindingnya tebal untuk menahan tekanan yang tinggi daripada jantung tu supaya darah kita boleh diagihkan ke seluruh bahagian badan kita dengan efisien. Okey, so aorta tadi, daripada aorta tadi dia keluar, pergilah kita punya tisu badan. So tisu badan ambil lah kita punya oksigen tu. Okey, so yang terdioksigen tadi akan memasuki jantung lagi sekali. Okey, memasuki jantung lagi sekali melalui vena cava. Okey, ini vena cava. Okey, daripada vena cava
dekat atrium tu dia pergi ventricle. Nampak ventricle kiri kanan kita dengan ventricle kiri kita ni tak bersambung. Ini adalah kanan ni kiri Kita andaikan dia macam ni. Maknanya ini kiri, ini kanan. Kita menghadap ke depan sistem ni. Okey. So daripada atrium kanan pergi ke ventricle kanan. Okey, ventricle kanan tadi dia kena pergi paru-paru balik ambil oksigen tadi yang dah habis dah. Okey. So daripada sini dia akan keluar melalui arteri pulmonari. Okey, the only arteri yang membawa darah terdioksigen. Okay, pergi keluar daripada jantung melalui vena arteri pulmonari, pergi ke paru, ambil balik oksigen. So ini akan keep on berlaku daripada kamu punya jantung berdegup dalam kandungan ibu lah. Okey. Okay, so ini akan keep on berlaku dah berapa belas tahun dah kan untuk kamulah jantung kita berdegup tanpa rehat. So kena jaga makan untuk jaga jantung kita supaya tak heavy duty. Okay, muda-muda, remaja-remaja lagi makan pun kena jaga. Jangan makan semuanya goreng-goreng. Tak bagus untuk kesihatan. Sebab sekarang ni ramai orang muda pun dah mula ada sakit macam-macam. Okay, jangan cik minum sekejap. Okay, boleh tak faham ni? At least 3 basic ni kena faham dulu. Okay, pertama kamu kena faham apa maksudnya sistem peredaran darah tertutup. Tertutup tu maksudnya berlaku dalam badan. Dalam satu sistem yang bertutup. Okay, dia tak bocor, tak keluar. Okay, sistem dia tak open. Okay, yang kedua, sama ada dia single ataupun dia ganda dua. Single tu maksudnya dia lalu jantung satu kali saja. Okay, ganda dua maksudnya dia lalu jantung dua kali. Okay, dan tengok dia punya bilangan atrium dengan dia punya ventricle. Okay, kamu rujuk dalam buku juga tahu, rujuk dalam buku juga. So explanation cikgu ni kamu rujuk dalam buku. So tak faham boleh tanya, tak ada masalah. Okay, sebab this is the way yang memang you kena belajar cara macam ni. Okay, kena belajar cara macam ni, kena mula belajar. Tak boleh tak belajar langsung sepanjang PKP ni. Tak boleh Okay. Tengok next. So kita tengok Ni tadi saya cakap tadi, ini dia punya kesimpulan dari segi jadual. Ikan tadi kan, nampak bilangan kali darah mengalir melalui jantung sekali. Itu kita kata dia single circulation. Okay, ada ruang satu atrium, satu ventricle. Simple saja sebab ikan kan. Okay, amfibia. Okay, 3 ruang. Nampak cikgu cakap tadi, dia ada 2 atrium tapi 1 je ventricle dia. Ganda 2. Ganda 2 ni maksudnya dia masuk jantung 2 kali. Okey, ini adalah kita tadi dengan ada mamalia yang lain. Burung. Okey, 4 ruang. Okey, maksudnya 2 atrium, 2 ventricle. 2 kat bawah ni maksudnya 2 kali dia lalu jantung. Okey. So ini adalah struktur dan fungsi jantung manusia. Okey. Kita tengok ini contohnya 4 ruang tadi. 1 2 3 4. Di tengah-tengah ni ada injap. Okey, ada injap yang memisahkan. Okey, nampak jantung manusia mempunyai 4 ruangan iaitu atrium, 2 atrium dan 2 ventricle. Atrium menerima darah kembali ke jantung, manakala ventricle ni tugas dia pam darah keluar daripada jantung. Atrium 2 atas ni, okey, fungsinya terima darah. Okey, ventricle ni kat bawah ni fungsinya mengepam darah keluar dari jantung. Okey, tengok ni. Ini atrium 1 2. Ini ventricle 1 2. Ini adalah atrium kiri. Bila belajar jantung, kamu kena menghadap tau. Bukannya kiri kanan yang kamu hadap skrin. Kamu terbalik kan? Macam ni. Maknanya kiri kanan. Macam tu That's why ini cikgu kata kiri, ini kanan. Ini ini kiri, ini atrium kiri, ini ventricle kiri. Okey, ini atrium kanan, ini ventricle kanan. Okey. Alright, ini keratan membujur. Okay, kita tengok yang ni tadi boleh faham. Okay, ini darah memasuki jantung daripada vena pulmonari. Okay, dia masuk, ini adalah injap. Injap ni fungsinya menghalang darah yang memasuki ventricle ni daripada patah balik. Dia memastikan darah hanya mengalir dalam satu hala. Maknanya darah daripada atrium tu, atrium kita pump. So darah tadi masuk dalam ventricle.
So yang darah dalam ventricle ni dia tak boleh masuk balik ke atas. Tak boleh lagi. Sebab injap ni tadi dah tutup. Alright? Okay, so injap ni tutup, mengelakkan darah naik balik ke atrium. Okay, so daripada ventricle akan pump lagi sekali, pump. Okay, darah tadi akan keluar daripada jantung. Ni tadi cikgu cakap tadi, melalui aorta. Kat sini ada namanya injap sabit. Injap yang ada di bahagian jantung yang nak keluarkan darah daripada badan, kita panggil injap sabit. Ini tadi adalah injap bicuspid. Okay, injap bicuspid. Bahasa Inggerisnya bicuspid lah, bicuspid valve. Alright. Okay, so darah keluar daripada aorta, pergilah dia ke seluruh badan kita, distribute all of the oxygen yang badan kita perlukan. So, yang darah yang tak ada oksigen tadi perlu dihantar balik ke paru-paru kan untuk ambil balik oksigen. So darah perlu pump sebab kita ni manusia, kita ni organ yang besar kan. Banyak pressure kena. So darah pump lagi sekali. Okey. Darah tadi masuk jantung kita, ruang atrium kanan kita melalui vena cava. Okey. So vena cava akan masuk ke ventricle kanan. Ada lagi injap dekat sini. Injap tadi sama je fungsi dia, menghalang darah balik-balik, okey, memastikan darah tu sehala. Ini adalah injap tricuspid. Okey, injap tricuspid. So daripada ventricle kanan tadi, darah akan dipam semula keluar daripada jantung. Nak pergi mana? Pergi paru-paru untuk ambil balik oksigen tadi. Oksigen dah tak ada ni dalam darah ni. Okey. So dia akan keluar melalui arteri pulmonari. Okey, arteri pulmonari adalah satu-satunya arteri yang membawa darah terbioksigen. Selalunya semua arteri dibawa darah beroksigen. Okey, dan sini sama tadi macam dekat aorta tadi ada injap sabit. Ini adalah injap tricuspid. Okey, so keluar, pergilah paru-paru untuk ambil balik oksigen. So begitulah cycle-nya setiap detik yang berlaku. Okey. Cikgu share gambar sekejap. Okey, gambar yang cikgu belajar daripada saya tingkatan 3 dulu. Saya masih menggunakan diagram yang sama. Alright, saya masih menggunakan diagram yang sama. Mana tadi ni? Sekejap Diagram. Adik cikgu dah siap-siap print. Alamak, mana tadi download. Okay. Tak dapat jumpa pula sekarang ni. Sekejap, cikgu buka balik. Desktop. Save as. Okay, kita cuba. Ni dia. Okay, so ini. Okay, ini adalah cara cikgu mengingat. Okay, cara cikgu ingat bagaimana nak ingat struktur jantung. Okay, saya minta kalau you all tengok ni nanti, you all freeze kan dan you all salin dalam buku. Okay, gambar ni salin dalam buku. Ini mudah saja nak ingat, tertingkap jantung. Cikgu belajar benda ni sama masa tingkatan 3. Okay, bapa saudara saya ajar dan saya memang guna sepanjang saya belajar dan juga sepanjang saya jadi guru. Okay, mudah. Ada 4 ruang. Buat satu tingkap. Okay, kenapa cikgu buat atas ni kecil, bawah ni besar? Okay, sebab atrium, ruangan dia memang lebih kecil berbanding ventricle. Ventricle lebih besar. Okay, so buat garis ada 4 ruang. 1, 2, 3, 4. Ikut nombor ini
Okay, nombor ni cikgu dah tunjuk, maknanya inilah step darah tu berjalan. 1, 2, 3, 4. Okay, so ini adalah nama-nama ruangan dan juga nama saluran darah yang bawa dia masuk. Okay, tengok. Yang pertama, kalau dia sebenarnya bila cikgu tekan dalam PowerPoint cikgu, dia akan ada, dia bergerak ikut step. Okay, 1. Okay, darah masuk melalui vena pulmonari pergi ke atrium kiri. So dekat sini ada injak bikuspid tadi. Pergi ke ventricle kiri, keluar daripada jantung melalui aorta. Pergilah organ badan kita, pergi hantar oksigen tadi. So mana yang tak ada oksigen, masuk balik, zoom, balik dalam jantung. Nombor 3, melalui vena cava. Okay, so lalu injak tricuspid ni untuk pergi ke ventricle kanan. Daripada ventricle kanan, dia nak keluar daripada jantung semula untuk pergi ke peparu, dia melalui arteri pulmonari. Okay, so naik atas pergi peparu balik. Okay, so make sure you salin gambar rajah ni dan cuba lengkapkan anak panah pengaliran jantung. Ikut dalam buku, ikut step dalam buku. Okay, sebab cuba buat. At least you discover juga by your own. Okay, tak boleh semua cikgu nak bagi. Okay, cuba fahamkan, baca dalam buku pengadilan, cikgu nak tunjuk dan nak tengok, nanti all siap, you all tunjukkan. Hantar ke WhatsApp saya, okay, untuk saya tengok betul tak you all punya anak panah pengaliran darah. Okay, alright. So, sekejap cikgu tengok PowerPoint tadi. Ada lagi tak? Nak kena ni, tekan banyak-banyak sangat, you all tak boleh follow. Okay. Okay, so ini tak apa. Okay, ini kita punya next lesson. Okay, kita belajar nanti tentang apa. Ini tadi ni dah cover lah ni. Okay, ini ada dalam buku Ada dalam buku. Buku teks Maya cikgu dah bagi Buku teks Maya cikgu dah bagi dah. You boleh download. Okay, tanya kawan yang saya dah bagi. Saya rasa Cikgu Koh dah bagi. Yang mana daripada kelas 3G saya boleh tanya kawan daripada 3C. Saya tak boleh nak reach all sebab you all tak ada grup WhatsApp. That's why saya sampaikan pada untuk 3C saya rasa Cikgu Koh ada salurkan info. Okey, untuk 3G saya rasa boleh tanya pada Syafiqah. Saya hantar pada Syafiqah. Okey, Syafiqah boleh hantar pada kawan-kawan yang lain. Okey, fungsi ni semua ni ada dalam buku. Okey, your study. Okey, saya dah terangkan tadi. Okey. Okay, so nanti next lesson kita akan belajar ciri-ciri salur darah manusia. Okay, alright. Okay, itu saja. Nantikan cikgu punya video yang akan datang. Alright. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Duduk rumah dan diam, jangan keluar daripada rumah. Okay, kita selagi all keluar, selagi tak patuh, memang rantaian COVID-19 ni takkan terputus. Sebab kita tak tahu siapa yang bawa virus yang ada dekat sekeliling kita. Okay, kita tak tahu. Kadang-kadang kita rasa benda ni simple sebab kita tak nampak. Kalau you all boleh nampak lah virus tu, saya rasa you all nak keluar pintu bilik pun you all takut. Kalau you nampak virus tu. Sekarang ni orang tak nampak tu sebab dia tak takut. Tunggu sakit baru dah rasa takut. Okay, so apa-apa soalan boleh tanya saya dan saya keep on hantar exercise untuk you all belajar daripada rumah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, stay safe at home. Sampaikan salam pada parents masing-masing. Okay, bye. Okay, sampaikan salam. Duduk rumah, stay fit, stay at home. Okay.